Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah sekalian, apa khabar semua? Macam mana dengan ibadah puasa? Adakah ia lebih baik daripada hari yang sebelumnya ataupun di sebaliknya? Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kepada Allah kerana tahun ini kita sekali lagi diberi peluang untuk menyambut bersama-sama satu bulan yang sangat kita nanti-nantikan selaku umat Islam. Satu bulan yang kita sambutnya dalam keadaan kita sangat merindui akan bulan tersebut. Saya bagi satu perumpamaan ataupun misal yang lebih mudah untuk kita faham. Kadang-kadang kita merasa beban, ada rasa susah, sukar pada diri kita untuk menerima tetamu. Tambah lagi kita tidak bersedia untuk menerima tetamu tersebut. Namun tidak pada tetamu yang sangat kita nanti-nantikan ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Kebiasaannya kita akan rasa habis harta aku akan berkurang. Kerana apa? Kerana nak raikan tetamu yang datang singgah rumah kita, ataupun ada yang bermalam. Namun tidak apabila kita menyambut tetamu yang sangat kita nantikan ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak ini datang bukan tujuan untuk mengurangkan, tetapi ia menambahkan, malah digandakan, beri bonus sebanyak-banyaknya oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Inilah tanda seorang hamba yang begitu menanti-nantikan tetamu yang diraikan ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin hadirat rahimakumullah sekalian, ibadah puasa ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas kaum-kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin semua, apa yang dimaksudkan daripada matlamat utama daripada ibadah puasa ini yang kita inginkan dapat saya simpulkan sebagai bahan tazkirah ringkas pada hari ini kepada akronim takwa. Allah sebut hasil matlamat utama orang ketika menjalani ibadah puasa akan terhasillah sifat takwa dalam diri mereka. Cuba kita ringkaskan menjadi akronim TAQWA. 5 huruf ini kita biasa dengar. Kalau kita cikgu, kita biasa dengar PBS tu apa? Pentaksiran berasaskan sekolah. PBD tu apa? Kita semua tahu. Kita semua tahu akronim-akronim ini. Akronim-akronim Jabatan-Jabatan Kerajaan. JKR tu apa? Kita tahu. SPRM tu apa? Kita tahu. PDRM tu kita tahu apa maksud dia. Polis Diraja Malaysia. Tetapi akronim takwa ini untuk kita relatekan tentang ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Baik, T yang pertama, kita cuba ringkaskan, kompreskan dalam masa yang singkat ini. T yang pertama adalah ta'at. Dalam bahasa Arabnya ta'at lah. Dalam bahasa Melayunya ta'at. Kita aja T-A-A-T. Apabila tibanya bulan Ramadan, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dengan maksudnya apa? Kita ikut perintah Allah seperti mana yang Allah suruh kita laksanakan titah perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dalam masa yang sama, kita hindar, kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah puasa, rukunnya apa? Niat, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dan juga adalah silibus-silibus
optional pilihan untuk kita tingkatkan tambah baik daripada ibadah puasa yang kita laksanakan. Ketaatan kita laksanakan sebanyak-banyaknya ketaatan kepada Allah dalam bulan Ramadan ketika mana menjalani ibadah puasa. Baik, itu T yang pertama. Kemudian kita pergi kepada huruf yang selepasnya, iaitu A. A adalah membawa maksud amanah. Ketika mana kita menjalani ibadah puasa, semua daripada kita ini, istimewanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat tinggi darjatnya, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang amanah ketika mana berpuasa, ketika mana dia bersendirian, dia jaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tu letih tapi pergi bilik air, dia tak curi-curi untuk minum sambil nyelam minum air. Walaupun dia letih, tapi bila dia bersendirian, dia tahu dia bersendirian, tapi dia tetap juga menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia amanah dengan ibadah puasa dia kerana dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui walaupun ketika mana dia berada dalam bersendirian. Itu T, kemudian A, kemudian kita pergi kepada huruf yang ketiga, iaitu Q. Q ini datang dengan maksud quality. Kalau kita dah penjawab awam, kita ada dulu TQM, Total Quality Management. Ya, kita ada. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan kecekapan, efikasi kita selaku penjawab-penjawab awam. Untuk tingkatkan kecekapan kita dalam melaksanakan deliver kepada perkhidmatan kepada customer kita. Ini lagi ketika mana kita menjalankan ibadah puasa, bagaimana kita jaga kualiti kita. Adakah orang puasa hanya tahan lapar dan dahaga saja? Kalau sedemikian, anak-anak kecil pun boleh ibadah puasa dia laksanakan, tahan 12-13 jam. Tapi takkan kita nak sama, kita mesti upgrade lagi tahap kita kepada yang lebih lagi di sisi Allah. Dengan maksudnya apa? Kita puasa mata, kita puasa telinga, kita puasa anggota-anggota zahir yang lain, supaya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi darjatnya dan tinggi markah dan nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, huruf yang ketiga Q, tinggal lagi dua huruf berbaki, iaitu W dan A. Baik, huruf yang keempat, huruf W. Huruf W iaitu wara. Wara ni lebih tinggi darjatnya daripada yang pertama, taat tadi. Kalau taat tadi kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang, kita boleh buat perkara yang halal di sisi Allah, kita tinggalkan perkara yang Allah haramkan. Tetapi bila tibanya pada tingkatan wara ini, dia lebih lagi tingkatan daripada ketaatan taat yang pertama tadi, iaitu dengan datang dengan makna kita tinggalkan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang meragukan dalam agama. Ketika mana menjalani ibadah puasa, contoh nak beli barang apa semua, apa yang kita perolehi, sumbernya daripada mana, kita tinggalkan supaya kita dapat bezakan antara bulan Ramadan dan juga bulan-bulan lain tu ada perbezaannya. Benda ini akan menatijahkan perkara yang baik selama mana kita menjalani sebanyak bentuk latihan selama sebulan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Inilah bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan tarbiyah jiwa kita selama mana kita menjalani ibadah puasa selama 30 hari sebulan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf A. Tapi bukan A seperti mana yang kedua tadi. Kalau A yang kedua tadi apa? Amanah. A yang terakhir adalah amal. Amal. Dalam bahasa Arab dia amal. Tetapi bahasa Melayu ini amal. Amal tak boleh kita sangsikan lagi. Dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini, pesta ibadah. Orang berebut-rebut di mana-mana supermarket. Adalah digambar-gemburkan. Okey, ada promosi baju raya, makanan, apa semua promosi. Tetapi promosi dalam bulan Ramadan ini untuk kita laksanakan sebanyak-banyaknya bentuk ibadah.
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan, penuh keimanan, mengharapkan segala-galanya keredaan Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, penuh pengharapan, penuh ikhlas, nescaya dia akan diampunkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidupkan Ramadan ini dengan ibadah, paginya isi. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan ketika mana menjalani ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, supaya kita dapat rasa dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan ini kita merasakan, kita melakukan sebanyak amal, bukan takat amalan fizikal kita, bertarawih, kita bersedekah, semua kita dapat lihat hebatnya jadi pesta ni penuh orang berebut-rebut mengerjakan ibadah, yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, melaksanakan tarawihnya, yang bertadarusnya. Semua ini untuk menjadikan bekal kita, saksi kita di yaumil akhirat kelak. Dalam bulan Ramadan, matlamat utamanya matlamat ketakwaan di sisi Allah. Kita nak didik jiwa, lemahkan hawa nafsu kita. Kita merasai beban yang dirasai oleh fakir miskin. Rahmat Allah turunkan bulan Ramadan ini supaya kita dapat merasa kelaparan, kesusahan orang yang rendah lagi daripada diri kita, orang yang tidak berkemampuan, tetapi rahmat bagi mereka kerana mereka ini diraikan sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Jadi kepada diri kita ini, latihan yang Allah ganjarkan dalam bulan Ramadan ini sangat besar, sangat istimewa kepada kita untuk kita meraih sebanyak-banyaknya peluang yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan sepenuh hati ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, membantu jika ada yang berkelebihan, supaya kita dapat manfaatkan hidup kita ini sebaik-baiknya dengan rasa kualiti masanya untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf daripada saya jika ada terkasar bahasa. Ampunkan dosa saya, tolong doakan saya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang besar dalam menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, kita semua diganjari dengan sebanyak-banyak pahala di sisi Allah, diampunkan dosa kita, diterima segala amalan kita dalam bulan yang penuh barakah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.